An attendee in listen-only mode. Kan ada satu persetujuan. Okey, tapi tak tahu persetujuannya macam mana, bergantung kepada UK dan juga Euro yang akan berbincang nanti. Dan untuk stimulus package kita ada 48 jam sahaja sampai hari Selasa nanti esok. Itu adalah due date dia ataupun deadline yang dikatakan kalau tak dapat deal. Sebenarnya diorang punya cerita ni masih jauh lagi tau. Maksud seorang nak macam ni dan seorang lagi nak macam ni. So benda tu masih jauh daripada tu. Tapi berdasarkan daripada headline sahaja, diorang kata kemungkinan akan ada deal yang terbesar mungkin berjaya disepakati. Tapi kita ada 48 jam untuk rundingan tu berlaku. Tetapi market digest, market beranggapan ini adalah cerita bagus. Okey? Mungkin akan ada limit akan ada limit maksudnya sampai satu resistance market akan slow down semula dan kita nak tengok ada tak cerita-cerita baru. Tapi setakat ni kita betul-betul positif. Okey, kita tunggu kepada US session sekejap lagi nak tengok betul ke positif ataupun macam mana. Okey. Setakat ni memang cerita dia memang bagus-bagus. Cerita memang bagus-bagus dan cerita lebih positif. Dan kita tengok sendiri dekat kita punya benda ni, screener kita ni, dekat Finviz kita, nampak hijau. Minggu lepas nampak merah. Minggu ni nampak hijau. Minggu memang betul. Minggu sebelumnya hijau. Minggu lepas merah dan minggu ni permulaan pada hari Isnin kita nampak hijau semula. Okey, market memang betul-betul itulah pusing 100%. Macam dalam satu range besar. Okey, upside down tu yang berlaku pada ketika ni. Kalau stimulus package lulus, USD akan menguat. Kemungkinan bukan USD menguat. Maksudnya market dalam keadaan lebih positif lah. Tak ada kebimbangan sebab kita nampak injection mungkin boleh berlaku di pasaran saham akan meningkat dan banyak lagi sektor-sektor ekonomi yang akan lebih bagus. Bila lebih bagus, kita nampak harga saham meningkat, harga komoditi akan dapat demand semula, komoditi currency seperti AUD New Zealand yang duduk dalam high beta currency pun akan meningkat. Okey, tetapi pada hari ini kita nampak USD, JPY, dua currency yang selalunya menjadi pilihan ketika market dalam keadaan yang lemah, mendapat tangga tercorot pada hari ini. Okey, mendapat tangga tercorot yang paling lemah pada hari inilah pada waktu Euro ni. Kita tunggu sehingga waktu US nanti. Ada tak cerita-cerita baru yang menyebabkan market boleh pusing balik semula? Okey, setakat ni macam ni lah yang kita nampak. Jom kita lihat satu persatu pair-pair utama yang mungkin kita boleh menjadikan sebagai rujukan. Yang pertama adalah Euro USD. Kita nampak kenaikan yang agak besar pada dua sesi ni, Asia dan juga Euro. Kenaikan sebanyak 0.62%. GBP USD merupakan currency yang paling dominan, paling cantik, satu lemah, satu kuat, dan melakukan kenaikan 0.72%. Okey, untuk GBP walaupun pada minggu lepas amat-amat tertekan dengan isu Brexit, tetapi pada permulaan minggu ni kita nampak permulaan yang bersinar ataupun permulaan yang agak cantik, agak positif. Okey, setakat ni. So, kenaikan GBP USD sebanyak 0.72%. Okey, next adalah USD JPY. Dua-dua ni memang saya dah lama dah tak trade dia sebab dua dia bersifat sama. Kalau dua-dua lemah, dua-dua lemah. Kalau dua-dua kuat, dua-dua kuat. Okey. Kebanyakannya memang pergerakannya lebih kepada sama sahaja. So kita tengok dia berlega lama dah. 106, 105. Itu adalah range dia dalam 100 pip. Okey, next adalah USD Kanada. USD Kanada pun dia dengan USD ni memang jarang dia berpisah jauh. Dia merupakan kalau kita macam adik-beradik lah. So kenaikan kejatuhan untuk USD CAD tak berapa banyak, 0.13 sebabkan USD terlalu lemah pada sesi Euro kali ini. Dan next adalah USD CHF. CHF, ini yang menarik. CHF merupakan currency yang agak stable juga pada hari ini. So kejatuhan USD CHF sebanyak 0.51%.
Okey, next adalah AUD USD 0.47%, kenaikan yang agak besar untuk AUD USD. Next adalah NZD USD 0.6%. Okey, Euro GBP sama kukuh pada sesi kali ini, disebabkan rundingan mungkin berlaku antara Euro dan juga UK. So mungkin ada kata putus ataupun persetujuan yang akan didapat ataupun tak ada, tu kita tak tahu apa yang mungkin diorang bincangkan. Next adalah GBP JPY, satu currency kukuh, satu currency yang paling lemah. So kenaikan sebanyak 0.67% pada sesi kali ini. Okey, untuk crude oil, berdasarkan daripada headline juga, orang kata crude oil mungkin dah sampai fasa stable. Okey, maintain di atas $40 dan sekitar $41 ni dikatakan sebagai satu harga yang agak stable. Okey, next adalah gold. Gold mengalami kenaikan selepas minggu lepas bermain di bawah 1900 dan pada sesi kali ini, hari ini, permulaan hari 19.15 kenaikan dia dan meningkat sebanyak 0.49%. So gold pun mendapat kenaikan pada setakat ni disebabkan kelemahan USD. Okey, next Bitcoin masih lagi maintain di atas $11,000. Kukuh lama di atas $11,000 selepas sebelum ni dia bermain di bawah di 10,000 dan pada 2-3 minggu ni dia dah break 11,000 dan dia bermain di atas $11,000. Okey, itu untuk Bitcoin. Setakat ni tak ada apa-apa lagi berita baru ataupun headline baru yang mungkin akan merubah daripada ni belum ada U-turn ke apa ke, tetapi apa pun kita nak lihat pada waktu US nanti. Macam mana game dia. Waktu US adalah waktu penentu untuk hari ini. Okey, adakah sentimen pasaran berterusan positif ataupun berlaku sebaliknya? Okey, jom kita lihat kepada kita punya ni apa benda ni? Kita punya Excel ni. Okey, pada minggu lepas kita merupakan minggu ketiga. Minggu ketiga mengikut rekod adalah minggu yang paling terbaik daripada banyak-banyak minggu dalam kita membuat trade idea. So minggu ketiga adalah minggu yang paling perform. So minggu sekarang, hari minggu ni adalah minggu keempat. Kita ada rekod juga tapi tak secantik seperti minggu ketiga. Okey. Dan untuk minggu lepas kita berjaya mendapat pulangan sebanyak 4.15%, 4.15R dan ekspektasi kita adalah 1.38. Okey. Dan menjelang minggu ni saya dah preparekan semua sekali trade idea sebab takut tak sempat masa sebab kita tak boleh extra time. Kita kena habis on time. Okey, sebelum pukul 9. Alright. So untuk semasa untuk minggu ni kita punya plan masa hari apa lah? Hari Sabtu hari tu kita dah buat. So untuk currency yang kita berminat untuk cari buy adalah USD, Kanada dan juga JPY. Okey. Untuk minggu ni adalah USD, Kanada dan juga JPY. Dan next adalah currency yang untuk sell seperti Euro, New Zealand dan juga AUD. Tetapi di permulaan minggu pada hari ini kita nampak benda ni bertukar sebaliknya. USD, Kanada dan juga JPY merupakan currency yang lemah. Mungkin itu peluang untuk kita sell ataupun buy di atas dan juga ataupun bawah lah. Kalau kebanyakan JPY ni memang dia duduk di belakang. So mungkin cari peluang untuk kita sell di atas. Okey. Euro dan New Zealand AUD pun sama sekali berlaku sebaliknya. Okey, di permulaan minggu pada hari ini. Okey, sekejap lagi kita akan buka trade idea yang saya dah siapkan, dah prepare apa yang menarik untuk kita jeling-jeling pada minggu ni. Okey, jom kita masuk kepada trade idea. Sebelum tu ada apa-apa soalan? Keseluruhan ekspektasi. Okey, kejap Keseluruhan ekspektasi untuk sistem Renko kita adalah 69% kita punya winning percentage dan by week kita ada 0.56 ekspektasi dia dan juga by position 0.52. Okey.
Ini adalah ekspektasi yang kita dah rekodkan hampir setahun ni. Alright, dah setahun ni minggu keempat, so dah genaplah setahun. Dah boleh sambut dah dia punya birthday untuk trade idea menggunakan support dan resistance menggunakan Reko. Okey, jom kita masuk kepada trade idea kita pada minggu ni. Okey, pada minggu ni ada 8 pair yang saya dah standby kan. Okey, kita lihat mana yang kena. So, yang ini kita buat pada hari Sabtu yang lepas. So, kita nampak benda ni lah. Kita cari peluang untuk sell di sini. Tapi tak ada satu pun price action yang menunjukkan dia untuk turun. So, kita jangan entry dahulu di sini dan kita cari di manakah next kawasan yang kemungkinan besar dia akan membuat sesuatu. Okey, kalau kita comparekan daripada level Fibo 1.618 dan juga level resistance yang kita ada di sini. So, apa yang tempat yang menarik adalah di sekitar atas sini. Okey, ni tak ada So kita adjust di sini. Sini adalah peluang yang kita akan cari ataupun kita akan tengok. Sikit lagi sampai ke level yang kita nak, sikit lagi. Yang ini tak ada price action tak ada price action. Maksudnya tak ada price action ni apa? Tak ada signal, tak ada candlestick reversal, tak ada apa-apa pattern yang kita boleh lihat di sini. Okay, so dia drive through, tegak je naik. Dan tempat yang paling cantik untuk kita lihat next adalah di sekitar sini. Okay, kalau kita lihat apakah pattern correction sekarang adalah 335 flat punya pattern. Dan sekarang bentuk yang kita nak lihat adalah seperti ini. Okay, ni macam 1, 2, 3. Okay, kita nampak macam alright. Sebab ni tak nampak dia retrace langsung dia naik tegak. So mungkin 1 ni. Ni adalah 1. So 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Alright. So kemungkinan inilah sebab kita tak nampak apa-apa ni mungkin seperti sini. Baru dia buat satu correction. Dan mungkin jauh lagi dia punya kenaikan di sekitar atas sini. So mungkin kita boleh lihat di sekitar atas sini untuk kita punya trade idea. Okay. Ni untuk Euro USD. Mungkin pattern ni lah yang kita akan cari. 5 bentuk ni sampai tunggu divergent baru kita cari peluang untuk sell. Okay, kita boleh refer Zuli punya drawing mapping sekali. Kita ada dua dia naik sampai lebih kurang 1,800 sekarang dia dah naik. So mungkin dah sampai 2. Okay. Mungkin dah sampai 2 pattern apa dia nampak. 5, 3, okay. Alright. Mungkin Zuli ambil yang ni Jap. 2 simple Z. Okey, mungkin Zuli ambil mana dia ambil? Dia dah ke atas Dia dah sampai kawasan yang kalau ikutkan Zuli ambil tu dia dah sampai. Tapi sekarang kita tak nampak apa-apa correction langsung. Kita time frame kecil sikit. Tak nampak retrace langsung So paling retrace kat sini 1, 2, 3. Kita tak nampak langsung apa-apa So saya tengok inilah yang paling sesuai untuk sampai ke atas dulu. Retrace. Tengoklah macam mana tapi dia tak boleh lebih daripada sini. Sekejap 2. Dia tak boleh lebih pada 1,800 C ni. Kalau tak dia kena adjust banyak. Okay. Dia tak boleh lebih atas ni. Kalau kita draw yang ini. Dah masuk slide belum? Okay. Ni So kita tengok apa yang saya nampak macam ni sebab tak nampak ada correction lagi. Kita tunggu satu correction, lepas tu naik, lepas tu turun, baru dia bermain-main dulu. Okay. Setakat ni tak nampak lagi. Okay, boleh?
Kalau ambil yang tu boleh tak? Yang mana? Okey, faham. Alright, dia suruh ambil yang sebelum punya flag. Sekejap saya tengok. Ada yang suruh ambil daripada sini. Sekejap saya mana ABC. 1, 2 dan 3. Okey. Maksudnya macam ni lah. Maksudnya pattern dia yang dia dah ada adalah di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ni. So mungkin boleh yang ini. Dan level Fibo kita akan tarik sini. Ini adalah flat punya pattern. So maksimum kawasan yang kita ada adalah tak boleh atas ni. So kat sini Okay. So kita boleh cari peluang untuk sell di kawasan sini. Kita tunggu. Kalau nak install MT4 guna MacBook boleh ke? Sama tak function dia semua? Syakirin, dah update iOS apa tu? Catalina. Syakirin. Kalau siapa yang dah update Catalina punya yang terbaru, so memang tak akan boleh install MT4. Sebab dekat MT4 dia tak ada 64 bit punya. Catalina dah tak nak ambil. Kalau tak memang tu kalau tu kena pakai, kena ada banyak kerja. Kena install yang lama punya Mojave. Mojave punya. Lepas tu baru boleh install. Maksudnya kena pakai parallel desktop. Menyusahkan. Kena install parallel, lepas tu install Mojave, lepas tu baru install MT4. So setiap kali nak buka MT4 kena buka parallel. Memang leceh. Alright, ni untuk Euro USD. Okey, boleh kita sambung? Ni untuk Euro USD. So next Euro JPY. Euro JPY adalah kita ada satu lagi resistance di sekitar sini. Sini tak ada signal langsung untuk dia turun. So tempat yang kita next nak kita perhatikan adalah kawasan ni dan kita adjust ni sampai ke atas ni dan kita tengok macam mana. Okey. Dan kita punya TP di bawah sini. Alright. Okey, ngam-ngam 2 So kita tunggu kawasan atas ini 1, 2, 3. Ni pun sama juga macam tadi yang kita nak lukis tu. Alright, sekejap. Ni mana tadi kita tarik sini. Okey, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okey. So dekat atas sini lah baru kita cari peluang untuk sell. Alright. Ni untuk Euro JPY. Setakat ni kita nampak dia tengah retrace. Sampai ke mana saya expect kawasan sini. Macam mana kita nak tunggu ada tak benda-benda lain yang kita boleh filter? Okey, boleh Ni kita dah letak 2.613 kan. So yang ni saya tak letak color Saya format, saya padam background. Okey, label yang kita ada dan kita tengok satu lagi adalah Fibo retracement daripada atas sini sampai ke bawah sini. Okey, ngam-ngam 0.618 area sini. So memang nampaknya agak menarik kalau dia retrace. Dia dengar kata kalau dia jadi ini dan dekat atas ni mungkin itu adalah peluang yang paling cantik untuk kita baru perlu short dekat atas ni. Okey, ni untuk Euro JPY. Kita save dulu. Okay, next adalah apa ni? AUD JPY tak ada pergerakan yang dahsyat. Maintain je dekat sini. So ni dah besar kan tu. Sampai ke area ni sikit lagi sebab AUD pun dalam keadaan yang lemah pun sebab JPY. Maksudnya dia naik pun sebab JPY lemah. AUD biasa-biasa je. Okay. Next adalah AUD USD. AUD USD pun dah sampai ke kawasan 1. Alright, dah sampai ke kawasan 1. Kita tunggu macam mana pergerakan dia lepas ni. Okay. Dia dah sampai kawasan AUD JPY sikit lagi. AUD USD dah sampai. Dan yang ini apa? EuroCAD pun kita rasa sama juga. Dia naik sikit. Tadi Euro kebanyakan nak naik sikit kan. So kebanyakannya sama dan dekat sini baru kita cek peluang untuk short. Okay. So setakat ni memang banyaklah yang selari. Kita tunggu saja. Dan next adalah NZD JPY.
NZD-JPY dah sampai ke kawasan 1.618. Okay, dah sampai. Ni area yang kita nak. Okay. So, kita dah ada satu position yang dah sampai. Kita tinggal tunggu price action. NZD-JPY, kita dah nampak ada satu candlestick signal kat sini. Dan kita tunggu satu confirmation. Iaitu satu penurunan, barulah kita cari peluang untuk short. Okay, NZD-JPY dah sampai. Ni yang dekat NZD-JPY, AUD-JPY, AUD-USD. So benda tu dah dekat. Dah dekat dengan kawasan, dan untuk confirmation lagi Euro-USD dan juga Euro-JPY. Benda tu pun dah hampir dah. Dia tinggal buat satu bentuk turun dan last keluarkan divergent. Tu je. Benda tu kalau dah tu memang complete dah semua sekali. Next, AUD CAD buy, AUD sell, okay. Dan kawasan yang kita ada adalah sekitar sini. Alright, baru kita cari peluang untuk short kat sini Okay, ni AUD JPY, AUD CAD maksudnya dia perlu menaik dahulu baru dia cantik untuk kita cari peluang sell. Okay, next last sekali NZD USD dah sampai juga kawasan yang kita nak. Price action pun kita dah nampak tu. Ada satu candlestick pin bar dekat tengah ni dan dia punya kawasan pun dah cantik. So kita tunggu next candle merah ni pukul 9, kalau dia close merah memang kita kemungkinan boleh cari peluang untuk sell NZD USD. Okey, nampaknya dah penentu pukul 9 ni banyak yang menentukan pada pukul 9. 1 2 3. Okey. AUD JPY ni AUD JPY je belum. Okey. Dan kebanyakannya ada 1 2 3. Okey, dah 3. 3 currency yang 3 pair yang mungkin boleh kita tunggu pukul 9 ni. Pukul 9 keluar candle dovish yang strong, candle bear yang strong, mungkin ada price action yang kita boleh ambil ataupun kita boleh membuat decision untuk sell. Okey, ada 3. So kita tunggu pukul 9 nanti. Tapi kita tak sempat pukul 9, pukul 9.50 lebih kita dah kena keluar. Alright. Ni 1, 2 dan 3. Okey, boleh? Tunggu ada 3 peluang. AUD JPY kalau dia berjaya cuit sikit atas ni memang cantik, dan adalah price action yang kita nak lihat. Okey. So ada 3 pair yang dalam pemerhatian pada ketika ni. Kita tunggu Alright. So ada apa-apa soalan setakat ni? Kita bagi 20 saat untuk tanya apa-apa soalan. Ada apa-apa pair untuk dijeling-jeling ke? Ataupun ada apa-apa floating yang untuk kita discuss sama-sama? Okey, ada 2 orang request goal. Kita tengok yang goal apa yang Zuli lukiskan. Goal naik sampai 19.20. Rasanya goal dah naik 19.20. Harap-harap tak keluar. Okey. Dia tak suruh. Okey, boleh. Okey, dia tak suruh reset dulu. Goal Yes. 19.20 dah boleh sell. 19.20 kita dah boleh sell. Okey, jap kita lihat sama-sama. Okey, kita buat technical. Ui, comel. 19.20 tu adalah level comel Alright, ni sekarang. Okey, dan kita ada next ke atas. Okey. So, kita punya support dekat sini yang paling dekat, 18.56. Break 18.56, selamat hari raya lah. Okey, jom kita bermain kat sini. Setakat ni apa yang kita nampak adalah price tengah membuat, tengah test level ni 19.20. 19.20 kat kawasan sini. Okey, dia tengah bermain di sekitar sini. Ada tak signal-signal yang kita boleh lihat? Kita masukkan indikator, kita masukkan RSI try. Relative Strength Index.
Dan untuk semasa, apa yang kita nampak ada divergent yang agak menarik untuk kita lihat. Ada tak divergent? Sekejap, saya tak nampak. Okey, tak ada. Tak ada divergent Yang ni kat atas, ni kat bawah. Ni kat atas, kat bawah. Kalau dia naik lagi. Okey, macam ni senang lah. Senang saya tunjukkan Kalau dia keluar candle ni dah kat sini yang atas kan. Next candle dia keluar comel dia kecil di atas dia sikit, dan next candle lebih kurang dalam pukul 11 12. Sekejap, ni pasti 9 10 candle dia close atas ni sikit, pukul 11 dia close atas pada pukul 10. Alright, benda ni akan break atas ni. Okay, dia akan break daripada sini. So dia akan break ni faham tak? Macam ni. Ni korang marking kan ni ni dia break atas ni. Color apa nak saya letak color hitam. Hitam ni sekarang ni paling atas. Pada pukul 9 nanti, pukul 10 ada satu batang candle lagi, dia break atas ni. Dia main atas ni pula. Okay. Pada pukul 11 dia break atas ni satu lagi. Kemungkinan besar kita akan nampak, mana saya punya tu? Dah hilang tak? RSI. Maja hilang. Okay. Alright. So kemungkinan besar ni pun dia akan break atas ni. So apabila dia break atas ni, betul-betul dekat level 19.20, so korang akan ada satu divergent di sini. Alright. Ini adalah divergent yang saya panggil sebagai hidden divergent. Bila kalau ada hidden divergent ni, kalau boleh jangan lepaskan peluang, sebab dia adalah divergent yang apa kata risk dia rendah sikit berbanding dengan standard punya divergent. Sebab dia follow arah punya divergent. So kalau jadi macam ni pukul 9 dia close kat bawah sini macam biasa. Dia tak lepas ni. Pukul 10 dia break atas ni sikit. Pukul 11 dia break atas sikit. So ada 3 candle dia dah break ni. Yang ini kemungkinan besar akan break atas ni. Okay. Bila dia break atas tu, dia gagal break sini. Atas ni tinggi ni. So kat sini kita akan nampak ada satu divergent macam ni. Okay. Ni kat atas ni. Dia kat atas. Alright. So itu barulah korang boleh cari peluang untuk short. Memang comel lah. Baru boleh cari peluang untuk short. Berdasarkan daripada technical kita. Okay. Tu untuk gold. Setakat ni gold ni lah level-level yang dia tengah bermain. Berdasarkan daripada divergent tu lah. Okay, boleh Ada trend line. Nak lukis trend line, lukislah apa-apa technical yang korang nak guna. Ni pun trend line. Okay. So kalau contohnya lepas dia cuit situ keluar divergent dan dia break trend line tu, kemungkinan next level kita boleh test di kawasan sini. Okay. Itulah, tunggu sikit CP lagi CP. So tunggu. Tengok macam mana perjalanan dia. Dah hampir-hampir lah ni. Siapa yang nak cari peluang untuk sell lah. Kalau contohnya dia break atas sini, benda tu terbatal, cancel, tak ada setup. Okay. Ingat ada 3 candle dia break berturut-turut, kecil sikit, dia break sikit, break sikit. Itu comel. Sebab dekat sini kita akan nampak ada divergent. Alright, boleh? Tu untuk gold. Siapa-siapa yang trade gold, boleh perhatikan yang ini. Letak alert dekat 19.20. Pastikan dia break setiap 3 candle yang ni sekarang. Mesti wajib. Dia mesti paling lama pukul 11.12 ni, korang dah dapat jawapan. Okay? Kalau dia break. Kalau dia tak break, tak adalah. Tak ada peluang. Divergent tu tak malu nak keluar. Boleh? Wimun? Syakirin? Boleh tak? Ni. Okey okey. Cantik. So itu dia untuk gold. Siapa-siapa kalau tu bolehlah jeling-jeling untuk gold. Alright. Boleh tak masuk dalam trend line punya tu? Tak ada masalah kalau nak masukkan dalam trend line punya setup. Boleh dah tu. Okey. Dah. Jom kita masuk pada slide. Ada apa-apa soalan lagi?
Ada berapa soalan? Ni NZD USD. Kalau pukul 9 dia close macam ni, orang dah ada price action untuk sell. Kalau macam ni ni kalau dia close merah macam itu, yang ni close solid lagi candle, tu memang cantik, dia reject. AUD JPY, AUD JPY tak sampai. NZD apa tadi? NZD JPY ni satu lagi. So ini pun ada satu solid, so memang cantik lah. Memang maksudnya dia reject daripada kawasan yang kita nak membuat decision tu. Okay. Yang ni tak ada lagi. Yang ni tunggu dia buat macam ni. Dia turun, naik satu lagi. Satu naik atas sikit je. Sampai 2618 pun dah comel lah. Okay, boleh? So kita tengok minggu ni berapa setup yang kita dapat. Okay. Pastikan berdisiplin, follow dengan apa yang kita dah plan, apa yang kita dah rancang. Kalau teknik macam tu, pakailah. Kalau teknik kita macam ni, kita pakailah. Ikutlah macam mana. Saya belum faham untuk tarik Fibo macam mana. Okeylah, kita tunjukkan tarik Fibo. Okey. Kita masuk ke USD, kosongkan chart. Okey. Tadi apa yang kita tunjuk Kita tarik Fibo. Pair lah. Yang kita ada tarik tadi. Tarik comel. Apa? Yang ada dua Fibo kita tarik. Kat mana tadi? Ni Ni ke? Kejap. Buka pasal satu. Dah lupa dah. Euro JPY. Okey. Cantik. Euro JPY jom. Saya tunjukkan contoh. Zul macam mana? Zul macam mana nak idea trade plan? Register. Trade plan kita buat sendiri. Dalam grup pun saya pun ada bagi template. Zuli pun ada buat dekat sini. Okay. Dekat Outlook dia bagi. So ini adalah plan dia. Apa yang dia buat. Okay. So dia ada apa yang ni, benda-benda ni lah semua. Alright, yang saya bagi dekat dalam grup by Excel punya file. Tu untuk kita rekodkan kita punya trading journal. Okay, Euro JPY. Euro JPY saya tunjukkan Yang pertama kita ada dua. Ada dua Yang selalu Fibo yang kita selalu guna. Tiga sebenarnya. Fibo retracement, Fibo extension, Fibo expansion. Okay. Yang pertama guna Fibo retracement. Pergi dekat Fibo. Macam ni, Fibo retracement. Tarik daripada swing high, swing low. Okay. Ni swing high, swing low. Ni low, ni high. Okay, kalau dia naik ni sampai mana? Level-level ni yang kita nak tengok. 0.5, 0.382, 0.618. Daripada high ke low. Daripada kiri ke kanan. Tu basic. Okay. Daripada kiri ke kanan. So benda tu adalah paling asas. Alright, ini kita panggil sebagai Fibo. Fibo retracement. Okay, nak lagi cantik, kita boleh gabungkan. Selalunya kita panggil dia retrace tu sebagai satu correction, pembetulan harga. Dia naik ni sebagai satu pembetulan harga sebab trend asal dia trend semasa adalah ke bawah. So dia naik ni adalah naik sementara. Okey, bila kita naik sementara dia dalam keadaan retrace. Dalam keadaan retrace dia ada satu kita panggil sebagai apa? Sebagai satu correction pattern. Mesti ada correction pattern. Dan apa yang kita nampak correction pattern yang paling dekat sekarang adalah bentuk yang tadi. Bentuk apa orang kata? Zigzag ke, flat ke, tu antara bentuk-bentuk yang kita boleh nampak. Alright. Ni bentuk tadi. Flat. Tarik ke mana? Asal tarik sini, sini, sini. 3, 5. Okey. Faham. Okey. Ni So kita nampak ada satu bentuk tu. Kita dah markingkan. Contoh kita markingkan kat sini. 0.618 dah. Tempat yang kita cakap. Kalau dia retrace, dia akan retrace sampai sini. Okey. Dan next kita gabungkanlah juga dengan ilmu mengenai correction pattern. So correction pattern mana yang kita lukis tadi? Yang ni correction pattern kalau kita gabungkan kita nampak A, B, C. Okey.
Ni adalah satu flat. Bentuk flat ni adalah macam ni. Okey. Dah apa tarik tadi? Oh, Fibo. Alright. So, Fibo ni kita panggil Fibo expansion. Alright, bahagian expansion. Kita gabungkan, tarik pada point kosong, starting point A dan juga point B. Point B sini. So, A, B dan kita akan nak cari peluang C. So, C kita tadi bermain betul-betul dekat dengan kita punya kawasan 0.618. Okey, 2.618 dekat dengan 0.618. Okey, so memang kawasan yang paling cantik kalau kita nak cari peluang sell. Okey, kita cari peluang sell sekali. Maksudnya benda tu dah bertindih, maksudnya confluence lah benda tu sekali. Okey. So benda ni tempat yang kita boleh tarik, kita boleh teka, jangkakan kat mana price tu kemungkinan landing. Terus A, B, dekat mana dia kemungkinan landing? Oh, kat sini. Yang kat sini kita tarik daripada Fibo retracement, daripada point ni ke point ni. Swing high ke swing low. So itu kita panggil sebagai kat sini point ni dengan point bawah ni. Yang ini daripada swing high ke swing low. Okey? Boleh? Nazri. Alright. Boleh Nazri? Swing high, swing low, kiri ke kanan. Dan sekarang kita nak menjangkakan betul tak kawasan tu sekali dengan Fibo retracement. Fibo retracement kita yang ini. Yang tadi. Daripada sini, kita tarik sampai ke bawah sini. Okey. Sampai ke bawah sini. Nampak So dekat sini. So benda tu sekali, sama. Tengok 0.618 dekat-dekat dengan 2.618 yang kita jangkakan. So ini adalah tempat yang paling best kalau kita nak lihat. Okey, boleh? Boleh itu dia. Dan satu lagi adalah kawasan dekat Fibo retracement ni, ada kawasan extension atas daripada 100 ataupun 1. Ni 1.18, kawasan extend. Kemana kalau dia pergi tu, kemana lagi jauh dia akan pergi. Okey, kalau dia break daripada 1 ni, dia break atas sini, kemana dia akan pergi lagi. So kemungkinan 1.68, ada 2.68. Okey, itulah kawasan-kawasan Fibo yang kita boleh lukis-lukis. Alright, boleh Nazri? Okey, cantik. So, dah kita masuk kepada topik kita, slide kita pada hari ini adalah dia bermain dengan fundamental. Orang selalu takut dengan fundamental ni. Ini mesti susah nak kena baca news lah, apa benda bagai, so payah-payah. Sebenarnya fundamental, news tu hanyalah data-data. Data-data yang membentuk kepada satu, macam ni data dia terbahagi macam ni. Soft data, hard data, polisi. Faham dia punya flow? Soft data, data-data leading, data-data yang ke depan, data-data yang akan mempengaruhi sentimen pasaran, itu data yang pertama. Okey? Data yang keluar awal yang akan memberi hint kepada hard data. Hard data ni adalah makroekonomi punya data. Retail, unemployment, GDP, benda-benda tu. Alright? So, kita dapat hard data tu baru kita boleh buat polisi. Apakah polisi kita nanti? Alright, polisi tengah membuat apa? Adakah dia tengah market data-data dalam keadaan bagus ataupun dalam keadaan biasa-biasa? Okey, jom kita masuk. Kita ada dua jenis analisis makro dan juga analisis mikro dan juga analisis fundamental itu sendiri. Okey, dalam analisis fundamental, Helmi, sorry nak tanya, siapa orang yang tengah senyum kat tepi ni? Terkejut aku. Siapa yang tengah senyum? Oh, Mamat ni. Dah lah tepi ni tingkap. Alah ni tanya soalan tu. Seram pula ada kadang-kadang. Meremang pula bulu roma. Tengok jela kat tingkap ada apa? Okey, maaf boleh terangkan balik tentang data tadi. Lama dah nak tanya. Okey, ni si Mamat ni nama dia Abramis. Abramis ni adalah orang yang menubuhkan founder kepada Tradepedia ni. Founder dan juga CEO. Okey, CEO kepada Tradepedia.
Dialah yang merancang tentang education. Senang cerita lah. Senang cerita dia kontraktor. Tradepedia ni kontraktor under SM. Dan dia sign kontrak, Tradepedia tak boleh ajar kat broker lain. So dengan SM je. So broker, SM. Bank tak ada masalah. Okay, sebab tak ada conflict interest. Okay, jom. Analisis fundamental adalah mengkaji kepada intrinsic value. Contoh gold 19 atas 1900 adakah harga mahal? Bawah 1900 adakah harga emas tu murah? 1900 tu mungkin kita anggap sebagai intrinsic value. Value yang menentukan di manakah harga yang sepatutnya untuk gold tu. Okey, contoh itu dia, kita mencari satu nilai nilai wajar Melayu dia. Nilai intrinsik untuk sesuatu instrumen. Euro USD. Okey. Ni daripada apa yang saya baca. Ni kat sini ada apa yang saya baca, Euro USD 1800 dikategorikan sebagai, pada waktu ni dikategorikan sebagai harga yang boleh kita maksudkan mahal. Okey? Dan range dia 1600. Yang bawah tu mungkin kita boleh cakap harga tu adalah yang berpatutan ataupun harga tu murah. Okey? GBP USD 1300 mungkin dianggap sebagai satu fair value, harga yang nilai yang mungkin kita boleh consider ini dah sampai, ataupun masa harga GBP USD tu dah cukup lah, cukup-cukup. Kalau atas daripada 1300 mungkin dikategorikan sebagai mahal. Okey? Bawah daripada 1300 mungkin dikategorikan harga tu murah. Kita nak cari satu level. Kalau untuk Euro USD tadi 1700 1.18 1.18 tu mungkin orang cakap harga tu boleh dikonsiderkan sebagai mahal. Maaf, boleh terangkan sikit balik hard data, soft data dan makroekonomi. Okey, jom masuk. Okey, ini untuk analisis fundamental, itu dia kita cari nilai intrinsik. Okey, nilai intrinsik adalah nilai sebenar ataupun nilai yang betul. Berapa nilai betul? Tu kita nak tahu. Alright. Di manakah harga yang kita rasa mahal, di manakah harga yang dikatakan murah. Okey, mengenai dengan soft data, hard data tu, dia terbahagi kepada 3. Okey, kejap kita masuk kepada sini, makro. Alright. Ada sebut. Ni kat sini. Ni. Kadar faedah inflasi, kadar pertumbuhan pekerjaan, politik dan sentimen nasional. Okey, ada data-data seperti PMI, ISM, IV, AI, apa tu satu? PMI, ISM, apa benda tu? Benda tu yang kita tengok dekat economic calendar, itu boleh dikategorikan sebagai soft data, data awal yang keluar. Okey, untuk membentuk daripada komponen-komponen tu, okey, daripada sentiment punya data tu semua sekali, consumer price index, consumer sentiment lah apa benda tu semua sekali, akan membentuk benda ni, kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan, pekerjaan, politik, GDP, semua sekali benda tu. Data-data tu terbentuk daripada apa hasil kajian daripada soft data tu. Kita boleh rangka ataupun kita boleh plan apa kemungkinan data-data ni kita panggil sebagai hard data. Okey, apa kemungkinan hard data yang akan keluar. Alright, bila kita dah dapat benda-benda ni, data-data dia semakin bagus ataupun semakin teruk, dia akan mempengaruhi kepada polisi sesebuah negara. Polisi sebuah negara nak ketatkan dia punya polisi ataupun nak longgarkan. Kebanyakan sekarang polisi ataupun kita panggil sebagai monetary policy dah kurang efisien, kurang berkesan sedikit pada ketika ini berbanding dengan fiscal policy. Sebab kita perlu suntikan. Bank-bank adalah company yang berniaga. Bank tu adalah berniaga. Dia bukannya orang tempat buat bantuan belas ihsan ke apa. Dia adalah tempat berniaga. Okey? Dan kerajaan tu yang akan suntik pada waktu ni, dia orang perlu suntik sebab ekonomi teruk. Monetary policy tak mampu untuk sorang-sorang support ekonomi negara, untuk kawal keadaan ekonomi negara. Dia kena ada
daripada fiskal. Okey Syafiq? Okey, kitaran ekonomi dan perniagaan memang macam ni, ledakan, merosot, melesep, naik balik. Sekarang kita berada di bawah ni. Merosot, melesep, naik sikit, turun, masuk, melesep balik. Okey, dan ada yang nak pulih tapi nampaknya memang jauh lagi untuk pemulihan. Untuk lepas pada level ni, nampaknya masih jauh lagi untuk masuk kepada pemulihan ekonomi. Okey, ni dia memang kitaran. Apa kata boom and bust cycle. Dia berdasarkan daripada keadaan ekonomi sesebuah negara itu sendiri. Berapa lama tak tahu. Kalau kita tengok Great Depression, okey, Great Depression masa tahun 1930 lebih, 1933 sampai 1940 lebih, mungkin 10 tahun. Okey, Great apa lagi? Masa dekat ASEAN, Soros punya cerita tu, 1997-98 sampai tahun 2000. Okey, lagi sampai Great Recession tahun 2008 sampai 2012. Okey, 4 tahun. Kita baru tahun ni. Okey, dan orang cakap dah masuk rekod maksudnya V-shape recovery, benda semua sekali. Pada pandangan saya, benda tu hanya sementara. Sebab apa recovery itu berlaku adalah daripada injection daripada fiskal, daripada kerajaan. So benda tu akan, pada pendapat saya benda tu akan, dia naik overhead cepat, dia naik dia punya efek dia cepat, tetapi bila efek tu dah habis, dia akan sharp turun. Dia akan turun mendadak, jatuh teruk, jatuh cepat. Okey? Sebab kebanyakan sekarang adalah US inject, Euro inject, benda semua sekali, bukan daripada ekonomi tu sendiri. Tu daripada kerajaan, Syafiq. Rang undang-undang, maksud tu belanjawan, daripada belanjawan punya tu, daripada proses belanjawan lah. Bincang-bincang dekat parlimen tu, gaduh, kita nak luluskan ni apa benda tu semua sekali. Benda tu lah. So faham So kalau kita tengok masa setiap recession tu, sebenarnya jauh, tapi untuk rekod tahun ni cepat, paling cepat jatuh, paling cepat naik. Tapi pada pandangan saya, jatuh betul cepat dan cepat naik tu pun betul, tetapi disebabkan injection daripada kerajaan. Bila benda tu dah habis, dah tak mampu, kita akan nampak ada penurunan balik, jatuh balik. Time ekonomi teruk macam ni, selalu pinjam duit daripada mana? Takkan kita tak akan pinjam duit daripada bank dunia. Itu kalau melalui dah tertekan, terdesak gila-gila. Tapi sekarang ni kita gunakan reserve. Faham tak? Kita gunakan reserve. Siapa negara yang tak ada reserve, teruklah. Okey? Kita tahu berapa perolehan dalam negara kita. Macam sekarang sebelum ni, kita punya macam ni, hutang kita dalam 53%. Okey? Hutang kita dalam 53% GDP. So, contohnya kita dapat 1,000, kita kena bayar balik untuk kos-kos apa benda semua sekali dalam 53%. Dalam 530 lah contoh. Kita ada baki lagi 400. Maksudnya setiap tahun, setiap bulan kita masih buat duit. Alright, tetapi macam Jepun, US yang contoh gaji 1,000 tapi spending dia US 103%. Faham tak? 103% sebelum tu sebelum tahun 2020, sebelum Covid ni, maksudnya dapat 1,000 tapi dia spend RM1,030 lebih. Melampau-lampau tau. Jepun pula gaji 1,000, spend 2,000. Faham tapi kenapa negara dia orang okey lagi? Sebab kemampuan untuk menjana ekonomi dalam negara dia tu tinggi. Faham maksudnya kemampuan untuk menjana dalam negara tu tinggi. So that's why dia relax dia lagi. Kita GDP baru kita 53% pakai, tu pun dah goyang. Okey, kemampuan negara. Kita nak tengok kemampuan sesebuah negara untuk mendatangkan hasil, untuk membayar balik hutang-hutang tu macam mana. Okey. Jom kita teruskan lagi. Analisis mikro pula, kita kalau contoh dalam saham, kita analisis betul-betul dalam sesebuah company tersebut. Apa dia punya perolehan syarikat tersebut, untung rugi dia, macam mana semua.
Okey, next adalah kadar faedah, inflasi, pertumbuhan pekerjaan dan juga sentimen politik. Alright, so ini makro yang tadi kadar faedah, pertumbuhan tu semua sekali, dan kita tengok apa lagi dia boleh. Kadar faedah, okey, ni dia punya tu kita dah lagi 5 minit So kita boleh tengok yang ni terus short form dia. Kalau kita tengok daripada interest rate, kebiasaan kalau interest rate naik, currency naik, saham jatuh, komoditi jatuh sebab kos mahal. Kos makin meningkat. Maksudnya interest dia mahal. So saham jatuh, komoditi jatuh, tapi currency meningkat. Okey. Untuk inflasi pula, data harga indeks terguna ke untuk mengukur perubahan harga barangan. Untuk tengoklah harga tu mahal ke murah. Okey, kita lihat daripada sini. Kadar tukaran, duit naik, kalau contohnya inflasi naik, currency naik, saham jatuh, komoditi naik. Okey. Okay, next adalah pertumbuhan GDP. GDP naik, ni semua sekali bagus. Right? Currency naik, saham naik, komoditi naik. Kalau contoh GDP dalam negara itu bagus. Maksudnya ekonomi sihat. Data pengangguran, kalau meningkat pengangguran, semua sekali jatuh. Okey, pengangguran tak bagus. Maksudnya orang yang menganggur kurang membantu kepada ekonomi, kegiatan ekonomi kita. Currency jatuh, saham jatuh, komoditi jatuh. Next adalah kestabilan ekonomi. Kestabilan politik. Kestabilan politik pun kita tengok Malaysia contoh. Berebut tentang politik, siapa nak jadi PM dah pun berbagai. Semua sekali jatuh. Currency jatuh, saham jatuh, komoditi kita jatuh. Teruk. So kalau kestabilan politik akan mempengaruhi kepada 3 benda ni. Okey. Dan last sekali sentimen pasaran kalau bagus, semua sekali dalam keadaan bagus. Ini adalah kita lihat sekarang. Sentimen cerita pasal US punya inflasi tu bagus, US punya stimulus package tu kemungkinan nak jadi, currency naik, saham naik, komoditi naik. Currency pula terbagi kepada currency apa? Ini sebenarnya kalau untuk sekarang ni pergerakan currency lebih kepada sentimen. Komoditi tu maksudnya demand, betul, demand kepada komoditi tersebut. Okey, demand untuk komoditi tersebut meningkat, so harga akan naik. Okey. Kesimpulannya, setiap benda-benda tu akan mempengaruhi ke semua sekali daripada currency, saham, pasar ekonomi, semua sekali akan mempengaruhi dia. Okey, daripada segi komoditi, semua sekali ada kaitan satu sama lain. That's why Zuli mengajar pasal market dynamic. Okey? Alright, kita dah 8.57. Kita akan sambung pada hari esok. Zuli punya webinar dah boleh login. Rasanya dah boleh login. Betul tak? Oh, dia tak mesej lagi. Okey, dah boleh login dan kita akan sambung pada hari esok. Okey, terima kasih semua. Wimun, Syafiq, Syakirin, Ken, thank you. Kita akan sambung pada hari esok Haikal, terima kasih Haikal. Okey, Dungat, thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat malam Siti Hawa. Thank you Siti Hawa. Bye-bye.